Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan mengenai perlawanan pasukan Perak menentang pasukan PDRM FC dalam saingan Liga Premier perlawanan pertama untuk kedua-dua pasukan. Pada perlawanan ini boleh saya katakan pasukan PDRM berjaya untuk comeback dengan kemenangan 3-1. Pada first half, pasukan Perak bermain dengan agak baik daripada segi bertahan. Mereka sangat berdisiplin, mereka sangat kompak dan barisan serangan pasukan PDRM seakan-akan buntu untuk mencari ruang dan juga untuk penetrate barisan pertahanan pasukan Perak. Akan tetapi bila mana masuk second half, pasukan Perak mula mengurangkan disiplin mereka dan mereka seakan-akan telah memberi ruang untuk pasukan PDRM dominate, terutamanya pada minit 60 ke atas. Yang mana boleh lihat daripada segi kecergasan, pasukan Perak mempunyai masalah sedikit dan mereka punya disiplin longgar dan barisan pertahanan buat mistik, dan mistik tersebut berjaya dimanfaatkan oleh barisan serangan pasukan PDRM di second half, yang mana di second half boleh dikatakan PDRM bermain dengan sangat baik dari segi ball position, daripada segi pressing dan sebagainya. Jadi benda tu boleh saya pujilah untuk pasukan PDRM pada second half. Baiklah, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk perlawanan ini saya akan mulakan dengan pasukan PDRM dahulu. Apakah kekuatan dan juga benda yang boleh saya puji untuk pasukan PDRM pada perlawanan ini? Yang pertama yang boleh saya puji adalah mengenai pressing yang mereka lakukan di second half dan juga first half. Memang daripada awal pasukan PDRM bermain dengan tekanan yang agak tinggi dan kadang-kadang mereka berjaya untuk memberi impak ataupun tekanan yang tinggi kepada barisan pertahanan Perak sehingga berjaya melakukan mistik. Yang mana kita boleh tengok dua gol PDRM yang dijaringkan untuk gol kedua dan juga gol ketiga adalah hasil daripada pressing ataupun tekanan yang dilakukan oleh barisan tengah dan juga barisan serangan PDRM sehingga barisan pertahanan pasukan Perak melakukan mistik dengan buat hantaran-hantaran yang tidak sampai, clearance yang tidak berjaya. Jadi itu adalah perkara pertama yang boleh saya puji untuk pasukan PDRM. Yang kedua, apa yang paling saya suka tentang pasukan PDRM adalah mengenai kapten mereka, iaitu Alexander. Yang mana pada perlawanan ni boleh saya katakan Alexander bermain dengan sangat-sangat cemerlang, yang mana beliau beraksi sebagai centre back, iaitu boleh dikatakan ball playing central defender, yang mana beliau banyak menggerakkan build up pasukan PDRM di bahagian pertahanan sehinggalah bahagian serangan. So boleh saya katakan banyak gerakan-gerakan di bahagian tengah dan juga bahagian serangan, semuanya ataupun kebanyakannya dimulakan oleh Alexander, menunjukkan yang beliau adalah pemain centre back yang mempunyai kualiti untuk membantu bahagian serangan dengan build up daripada bawah. Jadi peranan Alexander semalam memang sangat cemerlang. Daripada segi bertahan, beliau agak solid dan beliau berjaya communicate dan juga memberi arahan kepada Safwan, iaitu partner dia, untuk bermain dengan sangat cemerlang dari segi marking, daripada segi close space, daripada segi pembacaan game, interception, mereka sangat cemerlang, dan daripada segi membantu bahagian serangan pun beliau sangat-sangat bagus, yang mana beliau banyak involve dengan gerakan untuk menyerang dan beliau juga banyak involve dalam segi set piece. Ketika PDRM dapat free kick dan juga corner kick, beliau boleh dikatakan dijadikan sebagai target man, yang mana ada satu percubaan melalui tandukan yang dilakukan oleh Alex terkena palang. Jadi benda tu boleh saya pujilah untuk kapten pasukan PDRM. Memang corak permainannya versatile, boleh menyerang dan juga boleh bertahan. Jadi itu adalah satu kelebihan untuk pasukan PDRM, mempunyai centre back yang mampu untuk involve dan juga menggerakkan bahagian serangan dan juga terlibat dengan build up untuk pasukan mereka sendiri. Itu yang kedua yang boleh saya puji tentang PDRM. Yang ketiga yang boleh saya puji tentang PDRM adalah apabila kemasukan, yang mana kemasukan player yang bernama Amirul Yaakob, yang mana pemain tersebut masuk je dia telah mengubah corak permainan pasukan PDRM. Yang mana kemasukan beliau menunjukkan satu kualiti yang sangat bagus di bahagian winger. Beliau laju dan beliau mempunyai crossing yang sangat-sangat bagus dan juga tepat kepada bahagian striker. Yang mana gol pertama ataupun gol penyamaan PDRM adalah hasil hantaran lintang yang dilakukan oleh beliau. Jadi boleh saya katakan dengan kemasukan beliau, barisan winger ataupun barisan tengah PDRM ataupun barisan serangan PDRM bermain dengan lebih laju, dengan pressing yang lebih tinggi dan bermain dengan lebih laju dan juga intensity yang lebih laju
lajulah yang lebih tinggi pada perlawanan semalam. Itu yang ketiga yang boleh saya puji untuk PDRM. Dan yang keempat yang boleh saya puji adalah pada perlawanan semalam mengenai PDRM, mereka punya winger iaitu Azri Reza, yang mana beliau bermain dengan sangat cemerlang, yang mana beliau berjaya mencipta satu assist dengan hantaran yang menarik kepada Ember. Jadi benda tu sangat-sangat cemerlang lah, sangat-sangat bagus, benda boleh dipuji oleh pasukan PDRM. Yang mana bahagian tengah mereka juga agak hidup, di samping dibantu oleh Alexander. Itu adalah benda yang sangat menarik untuk ditonton oleh pasukan PDRM, dengan praising yang bagus, dengan vision yang ada, dengan bahagian serangan mempunyai finishing yang mantap dan juga ketenangan. Yang mana kita boleh puji striker pasukan PDRM yang boleh saya katakan daripada segi finishing beliau sangat-sangat accurate dan beliau sangat-sangat boleh execute peluang-peluang yang ada. Daripada segi ketenangan beliau juga sangat bagus, dari segi ball control beliau sangat bagus, dari segi positioning beliau sangat bagus. Jadi semalam dia berjaya menjaringkan 2 gol untuk membantu PDRM menang pada perlawanan semalam. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk barisan ataupun pasukan PDRM adalah mengenai fullback mereka, yang mana boleh dikatakan mereka mampu untuk berfungsi sebagai wingback dengan sangat bagus, yang mana mereka boleh involve dengan serangan dengan membuat supporting play seperti overlapping, dan yang paling penting mereka juga cepat dalam transition, iaitu ketika mereka diserang atau di counter oleh pasukan Perak, mereka akan cepat untuk mengubah transition daripada menyerang ke bertahan dengan sangat laju lah, terutamanya di second half. Dan transition mereka untuk bertahan ke menyerang pun agak bagus pada perlawanan semalam. Jadi secara overallnya untuk pasukan PDRM, mereka berjaya settle down tapi lambat sikit, yang mana mereka masuk second half barulah mereka berjaya settle down dan mereka boleh kawal bola dengan ball position dan lebih ofensif pada second half berbanding di second half yang mana barisan pertahanan Perak agak solid, tetapi masuk second half mereka berjaya untuk atasi kelemahan ataupun atasi yang kekurangan-kekurangan serta kesilapan yang dilakukan oleh pasukan Perak pada perlawanan semalam. Jadi untuk apa yang saya suka, untuk apa yang boleh dikatakan boleh diperbaiki untuk pasukan PDRM, yang pertama adalah mereka perlu cepat sikit untuk settle down dengan pasukan yang bermain bertahan dan juga man marking yang sangat bagus. Sebab semalam waktu first half mereka tak boleh nak bergerak bebas sangat sebab man marking ataupun marking yang dilakukan oleh Perak agak ketat dan juga orang kata apa dalam bahasa orang putih tight marking lah. Jadi mereka gagal untuk settle down dan mereka gagal untuk membuka ruang yang banyak untuk bahagian serangan dan gagal untuk membina serangan dengan baik. Sebab apa? Sebab pemain Perak close space dan bermain dengan compact dan juga tight marking. So PDRM waktu first half tu seakan-akan buntu untuk melancarkan serangan macam mana. Tetapi masuk second half baru mereka settle down, mereka cari jalan, mereka jumpa, mereka dapat kesilapan Perak dan mereka berjaya manfaatkan perkara tersebut. Itu untuk PDRM. Baiklah, kita masuk untuk ulasan kepada pasukan Perak pula. Untuk pasukan Perak ada beberapa perkara yang boleh saya puji. Yang pertama yang boleh saya bagi pujian adalah terutamanya di first half. Daripada segi defending, boleh saya katakan Favindran, iaitu pertahanan pasukan Perak bermain dengan sangat cemerlang. Beliau berjaya untuk organize dan memberi arahan dengan sangat baik kepada barisan pertahanan pasukan Perak. Yang mana Perak semalam bermain dengan compact, mereka berjaya tutup ruang dan mereka tak memberi ruang kepada barisan serangan pasukan PDRM untuk penetrate mereka punya defensive line ketika first half. Dan yang paling penting, mereka juga pandai untuk hold position dan mereka pandai untuk keep position, yang mana mereka pandai untuk hold position dan keep position ketika mereka diserang dan ketika mereka untuk build up. Jadi benda tu sedikit memberi advantage dan juga kelebihan untuk barisan pertahanan untuk lagi compact. Dan yang paling best adalah daripada segi tight marking dan juga man marking, yang mana pada perlawanan semalam boleh saya katakan Perak bermain dengan tight marking serta mereka akan arahkan untuk seorang player jaga seorang player. So bila mana mereka jaga seorang player PDRM, mereka marking, so pemain PDRM tu akan dijaga dengan ketat. Dan terutamanya kita boleh tengok lah untuk first half, pemain-pemain winger pasukan PDRM tak boleh nak bergerak bebas. Bila bergerak sahaja memang akan dimarking, dijaga dengan ketat dan diblok segala percubaan dribbling ataupun closing yang akan dilakukan. Jadi benda tu sangat bagus untuk barisan pertahanan pasukan PDRM. Compact, disiplin, tight marking, man marking, mereka sangat cemerlang, keep position dan juga hold position, terutamanya di first half. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh saya katakan untuk first half juga mereka bermain dengan sangat baik di bahagian attacking, yang mana boleh dikatakan off ball movement, iaitu pergerakan pemain tanpa bola sangat bagus, yang mana kita boleh tengok ketika mereka menyerang, mereka buat larian-larian di belakang pertahanan dan hasilnya mereka berjaya menjaringkan satu gol awal hasil umpanan di belakang pertahanan dan larian yang dibuat di belakang pertahanan untuk melepasi perangkap offside.
daripada pasukan PDRM. Tetapi itulah salah satu percubaan yang terbaik yang ada untuk pasukan Perak dan berjaya dimanfaatkan di awal minit permainan lah. Jadi untuk itu sahaja yang boleh saya puji untuk pasukan Perak. Untuk kelemahan pasukan Perak boleh saya katakan yang pertama adalah daripada segi disiplin dan juga daripada segi fokus. Yang mana masuk second half mereka punya corak permainan agak lemah sikit, yang mana mereka dah tak fokus, mereka banyak buat mistake, mereka dah tak compact, mereka dah tak tutup ruang, dan daripada segi marking pun mereka dah tak marking. Yang ni boleh saya katakan mungkin daripada kecergasan pemain lah ataupun fitness pemain, yang mana bila masuk second half mereka dah tak boleh nak bermain seperti mana first half, sebab first half dah mereka dah all out. Jadi untuk masuk second half untuk maintain corak permainan sama macam first half agak susah. Sebab apa? Sebab PDRM pun mula tingkatkan intensity game dan bermain dengan pressing pada second half. Jadi pemain-pemain Perak agak buntu. So barisan pertahanan pun komunikasi dah tak ada, disiplin dah hilang. So mereka banyak buat mistake, dan 2 gol yang tercipta yang selepas gol kedua dan gol ketiga tu memang mistake pada barisan pertahanan pasukan Perak sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahagian tengah, yang mana bahagian tengah pasukan Perak juga tidak hidup, yang mana boleh saya katakan daripada segi defensif memang mereka ada player yang boleh bertahan, tetapi daripada segi involve untuk menyerang boleh dikatakan pasukan Perak tak ada player yang boleh ada creativity, ada vision, ada connector dengan bahagian striker serta winger untuk membantu bahagian serangan. Dan yang paling penting untuk bahagian serangan pula, mereka tak ada true striker yang boleh bermain sebagai nombor 9 ataupun boleh bermain sebagai fast 9 ataupun goal poacher ataupun target man. Boleh nampak sangat yang bahagian serangan pasukan Perak di bahagian striker nombor 9 tu memang tak nampak siapa yang main, siapa yang jadi target man, siapa yang bermain sebagai fast 9, siapa yang main sebagai goal poacher. Memang nampak memang Perak berpaksikan attack melalui Fidaw Sayyadi di bahagian kanan atau kiri ataupun menggunakan winger mereka sahaja. Jadi benda tersebut memang susahlah untuk Perak menggerakkan serangan. Jadi bila mana Perak nak build up saja, Perak pi belah kanan, pi belah kiri sangkut. Nak pi bahagian tengah tak ada support. So benda tu menyusahkan. Jadi itu antara kelemahan Perak yang perlu diperbaiki di bawah Yusri Cik lah. Untuk first half memang boleh puji, masuk second half memang Perak main tak ada hala tuju, memang tak nampak arah dan sebagainya. Boleh katakan Perak punya dominan di first half tu dah hilang sewaktu masuk second half. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.